Itu tentang bahagia ni, Fariha. Kita nak berbincang tentang bandar paling bahagia di Malaysia 2024 dan setakat ini yang telah pun diiktiraf termasuk Cameron Highland, Jeli, Jerantut. Saya rasa kan Fariha, dia bahagia sebab mungkin sedikit sejuk di sana berbanding dengan sini. Betul ke agak-agak? Mungkin, tapi saya ada soalan nanti dengan tetamu kita. Sebab Petaling Jaya juga bandar yang bahagia ya. Kat mana ya? Macam mana ya? Okey, tak apa, kita terus bersama dengan tetamu kita. Kita nak kenalkan Datuk Town Planner Dr. Alias Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum ya. Bahagia Datuk hari ini? Bahagia. Okay. Bahagia. Saya nak bagi salam ceria dan kebahagiaan kepada Fariha dan Sofia dan seluruh penonton MHI pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Memang bahagia. Baik, Datuk, kita tertanya sebab kita sudah menyambut kebahagiaan ini sejak tahun 2015 sambutan ini diadakan. Dan apakah antara kriteria yang menjadikan sesebuah kawasan itu diiktiraf sebagai negeri yang paling bahagia? Bagaimana, Datuk? Sebelum tu bahagia saya daripada pakaian Fariha. Kalau perempuan ni dapat turun 290 gram pun, dia dah cukup bahagia kan. Itulah sangat bahagia dari wanita. Itu wanita kan. Okey, kita kembali kepada hal berkaitan dengan bandar bahagia ini. Memang tadi telah dimulakan penilaiannya di peringkat negara kita sejak tahun 2015 dan di peringkat dunia sebenarnya sejak tahun 2012 lagi. Diraikan oleh 193 negara di seluruh dunia di bawah Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu. Alhamdulillah kita memulakannya pada tahun 2015 dan yalah, kalau bahagia ni dia agak subjektif kan. Jadi suka pakaian macam ni, suka makanan macam ni kan. Jadi dia ada satu macam protokol sedikit berkaitan dengan macam mana kita nak menilai kebahagiaan. Jadi dalam konteks bandar inilah cara kan. Sofia cara mudahnya kan. Dia ada orang panggil, kalau bahasa akademik dia panggil parameter dia lah. Jadi kita panggil faktor lah senang. Ada 14 faktor utama yang kita gunakan dalam kita nak menilai kebahagiaan dalam sesebuah komuniti ataupun masyarakat. Kalau kita nak menilai individu ataupun pasangan, dia mudah. Ada satu lagu. Kan? Bahagia aku bila bersamamu, tenang hatiku dalam dekapanmu. Tak ingat dah. Lebihnya kan. Itu kalau kita nilai kalau kita nilai individu ataupun pasangan. Tapi sekarang kita nak nilai masyarakat, komuniti dan juga perbandaran. Sebab tu dia ada 14 komponen utama dalam kita nak menilai. Jadi saya bagi secara ringkas lah. Ada komponen dia berkaitan dengan contohnya berkaitan dengan tahap stres. Tahap stres satu, tekanan, yang keduanya berkaitan dengan kesihatan kita. Itu pun penting sebagai satu perkara yang penting dalam konteks kebahagiaan. Dengan keluarga macam mana, saudara mara kita bahagia tak bersama mereka, selalu bertengkar ke apa semua kan. Lepas tu kita seronok tak bekerja. Saya rasa di TV3 ni masing-masing seronok bekerja. Lepas tu kita dengan kewangan, fulus pun penting dalam kehidupan kita. Dengan jiran tetangga pun penting. Bukan saja di kampung, di bandar pun penting juga. Kadang-kadang kita memerlukan jiran juga kan. Lepas tu kita seronok tak bersama dengan komuniti kita. Lepas tu kita rasa selamat tidak? Terutama sekali wanita dalam kita berjalan di kawasan bandar dan sebagainya, itu penting. Lepas tu kemudahan awam yang kita sediakan di peringkat pihak ketepatan ataupun NGC berkenaan kan. Lepas tu infranya, jalan rayanya macam mana kan. Lepas tu kita tanya juga sebenarnya dengan perkhidmatan PBT. Kalau kata di Petaling Jaya, peranan Majlis Bandaraya PJ macam mana? Tahap perkhidmatan mereka kepada rakyat dan juga komuniti. Lepas tu perkhidmatan swasta pun penting. Dan kita juga tanya pemimpin-pemimpin masyarakat. Sejauh mana penduduk berpuas hati dengan tanggungjawab yang dijalankan oleh pemimpin. Dan akhir sekali kita tanya berkaitan dengan alam sekitar. Jadi sebenarnya ada 14 komponen. Ada perincian dia. Daripada 14 ni ada lebih kurang lebih daripada 40 persoalan yang kita tanya secara terperinci lah. Kalau contoh sebagai contoh. Kalau stres katakan, hubungan dengan kekeluargaan, tempat kerja kan. Lepas tu persekitaran tempat tinggal, itu kalau stres. Kita stres tidak kan. Macam saya tadi daripada Putrajaya mungkin sedikit lah. Cuma orang lelaki ni kita boleh bertahan dengan boleh stres. kawal lagi boleh kan. kawal. Itu penting kan. Jadi masih bahagia. Masih bahagia. Tak ada masalah. Hanya 14 faktor ini menjadikan satu sistem sokongan yang padu, baru boleh macam diangkat. Okey. Sebelum kita tanya soalan yang lebih lanjut, Sofia, apa kata kita lihat dahulu ini antara bingkisan yang kita sediakan bandar ketiga paling bahagia di Malaysia 2024. Kita sama-sama saksikan. Jom kita saksikan. Jerantut Pahang, daerah terbesar di semenanjung Malaysia dengan keluasan lebih 7,500 km persegi.
Popular dengan lokasi seperti Taman Negara Malaysia dan Air Terjun Latar Meraung, pastinya menawarkan keindahan flora dan fauna kepada pelancong sama ada dari dalam atau luar negara. Lebih istimewa, Jerantut diiktiraf sebagai 10 bandar paling bahagia di Malaysia pada tahun ini. Cameron Highlands, Jeli, Kuala Terengganu, Kulai dan Port Dickson antara kawasan penempatan yang juga disenaraikan. Pengiktirafan ini dinilai melalui kajian Indeks Kebahagiaan Malaysia 2024 yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Indeks kebahagiaan ini merupakan pengukuran umum terhadap kesejahteraan penduduk, merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan mental dan fizikal. Bukan sahaja menawarkan pelbagai lokasi tumpuan pelancongan yang menarik, malah keseimbangan pembangunan fizikal serta keharmonian masyarakat dalam kehidupan seharian turut menyumbang kepada suasana yang bahagia. Lihat saja interaksi masyarakat terutama di tempat awam seperti pasar tani, komunikasi dan pergaulan yang mesra merapatkan lagi hubungan sesama mereka. Malah menurut penduduk di sini, pelbagai jenis makanan yang menggamit selera dan menepati cita rasa turut meningkatkan tahap kegembiraan orang ramai. Bagi Jerantut ni, yang pertama, bandar dia tu bersih. Yang kedua, orangnya pula peramah. Yang ketiga, benda-benda makan-makan di Jerantut ni murah seperti masak tempoyak patin, masakan ikan rong, kenerap. Itulah yang di sini di Jerantut ni, keistimewaan itulah bandar yang indah. Saya rasa kebanyakan orang penduduk di Jerantut ni semuanya kata orang ramah tamah, sentiasa senyum dan kata orang sentiasa melayani tetamu-tetamu yang datang ke Jerantut. Saya kat di sini kat Jerantut Ferry ni yang famousnya ialah sekarang Murtabak Ferry. Yang sini penduduk sini pelihara ikan pating dan tali piar. Itu ikan sangka. Kewujudan fasiliti seperti klinik kesihatan juga memudahkan penduduk, khususnya di Jerantut, untuk mendapatkan rawatan sekaligus menjamin tahap kesihatan yang lebih baik. Kemudahan di Jerantut ni pun boleh dikatakan ada belaka lah. Kemudahan di bus stop, kemudahan di klinik. Kalau di klinik itu pun layanan-layanan yang kita terima memang amat baik sekali lah daripada petugas-petugas. Memang rasa bahagia sangatlah dengan layanan yang diberi oleh petugas-petugas hospital ataupun klinik di Jerantut ni. Penjagaan kebersihan di kawasan persekitaran juga memainkan peranan signifikan dalam menjamin kebahagiaan dan keharmonian sesebuah kawasan. Jika diperhatikan, kawasan tumpuan awam seperti Terminal Sentral Jerantut juga berada dalam keadaan yang bersih tanpa sampah sarap yang bersepah. Selaras dengan dasar kepimpinan negara yang mengangkat tema Bahagia Bersama Malaysia Madani dalam sambutan Hari Kebahagiaan Sedunia 20 Mac lalu, perkhidmatan serta kemudahan yang selesa dan kondusif menyumbang kepada persekitaran kehidupan yang bahagia. Hubungan erat serta keharmonian dalam hidup bermasyarakat ini secara tidak langsung memberi kesan yang positif kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Banyak kan faktor yang mainkan peranan. Antaranya bukan saja urus tadbir, fasiliti, tapi bahagia dengan sesama sendirilah. Dan makanan pun murah-murah. Betul, kan? itu betul. Sebab sekarang ni kan bila kita kata kos hari hidup tinggi dan sebagainya, itu juga membagi tekanan kan. Tadi Datuk kita tengok Jerantut, ada seorang cakap bahagia sangatlah. Sangat. Dengan bila kata hospital semua orangnya membantu dan sebagainya. Baik tadi kan. Jadi Jerantut ni memang kali ini bandar yang ketiga lah yang bahagia. Jadi saya nak tanya, kita tahu kalau tadi kita dengar Jerantut, Cameron Highlands kita tahu itu adalah satu pusat pelancongan sejuk dan sebagainya. Petaling Jaya ni Datuk. Sebab macam kita ni duduk Petaling Jaya kita ni Datuk. Warga PJ. Kan? Dengan jamnya kadang-kadang kan. Dengan traffic light pun banyak pun kadang-kadang kita ni juga. Bagaimana dari segi kriterianya? Susah nak jawab ni, tapi tak apa. Tadi dia banyak komponen dia. Jam tu satu hal lah, dia punya satu aspek kan. Jadi kita ada 41, jam satu, jadi 40 lagi kan. Jadi kalau nak compare, bandingkan antara PJ dengan Jerantut atau bandar yang lain, berkaitan dengan tahap penyediaan kemudahan contohnya, infrastruktur.
PJ sangat baik, sangat hebat kan. Dan kalau katakan mungkin penglibatan komuniti. Walaupun PJ ni dalam bandar lah, orang bandar semua ni kan. Tapi penglibatan komuniti dengan aktiviti pembangunan saya rasa jauh lebih baik daripada bandar-bandar yang bersifat sederhana ataupun kadang-kadang kalau nak berbandingkan dengan kampung itu sendiri. Pelibatan dia ada NGO tertentu apa semua kan. Jadi kita nampak ada kelebihan PJ, ada kekurangan dia, ada inilah. Mungkin ada kekurangan, kita harus cari jalan dari masa ke semasa untuk nanti kena naik public transport semualah. Kan? Jadi kurang jam, jadi makin lebih bahagia orang PJ agaknya kan. Ya, Datuk, ni ada satu indeks kebahagiaan ni yang mengatakan bahawa naik 5.7 mata dari sudut kebahagiaan tu. Jadi kita melihat semua faktor termasuklah orang kata kenaikan kos sara hidup dan banyak lagi faktor yang berhubung dengan kewangan, tapi ada kenaikan ini. Jadi bagaimana ini orang kata memberikan satu kesinambungan melihat ada juga masalah tapi kita tetap menghala kebahagiaan. Ya, betul. Jadi kalau katakan yang terkini, kita ada satu data international punya ni lah, di peringkat antarabangsa, Mental State of the World Report. Kita berada paras nombor 5 daripada hampir 100 negara yang dinilai oleh di peringkat badan tertentu yang berpangkalan di US. Tapi itu satu. Yang keduanya dalam International Happiness Report, laporan kebahagiaan dunia antarabangsa. Pada tahun 2023 kita berada di paras nombor 55 daripada 100. Jadi jumlah PBB 163 yang dinilai 137 dan meningkat sebenarnya pada tahun 2022 pada masa itu tahun nombor 70 kan. Dan sebenarnya dalam konteks ASEAN Malaysia berada nombor 2 selepas Singapura. Di peringkat Asia kita berada nombor 9 daripada 48 negara. Jadi kita rasa cukup bangga juga dalam konteks negara kita walaupun ada masalah tadi limitasi dalam konteks kewangannya apa semua kan. Tapi kita berjaya menempatkan diri Malaysia ini berada nombor 2 di peringkat ASEAN dan nombor 9 daripada 48 negara di Asia inilah. Bila kita bercakap berkenaan tadi kita kongsikan 10 bandar paling bahagia di Malaysia, betul tangga demi tangga kejayaan kita ini. Apakah kesannya ataupun kebaikannya masyarakat perlu peka berkenaan dengan kebahagiaan ini? Kita nak tahu juga kan. Jadi kita tak nak sebenarnya kita nilai pembangunan daripada sudut orang kebendaan, material semata-mata. Kan fizikal, ekonomi kan. Tapi elemen berkaitan dengan kemampanan, kesejahteraan, kebahagiaan, kesentosaan. Yang nilai yang bersifat intangible ni harus menjadi sebahagian daripada rangkuman dalam konteks pembangunan. Jadi mudahlah kepada pihak berkuasa, terutamanya di peringkat pihak berkuasa tempatan, mencari jalan untuk kita tambah baik. Dari masa ke semasa, yang mana yang kurang. Kalau lagunya, kita tak nak ni lagu kata, saat yang bahagia datang sekejap saja. Yang itu kita tak nak. Kita nak lagu Tan Sri P. dia kata, bahagia, bahagia. Apa lagi? Nikmatilah segala-galanya, hilangkan duka lara. Yang itu kita nak sebenarnya. Jadi dalam konteks negara kita, alhamdulillah, kita dah ada kerangka berkaitan Malaysia Madani yang telah menempatkan dia punya tonggak-tonggak utama. Itu ramuan kesentosaan, ramuan berkaitan kemampanan. Daripada kemampanannya, kesejahteraannya, daya ciptanya, hormatnya, keyakinannya, passionnya, ihsannya ada. Jadi dengan temanya, bahagia bersama Malaysia Madani, rangkuman yang telah ada dan memerlukan peranan di peringkat pihak berkuasa dan pada masa yang sama, rakyat juga. Kalau kami di KPKT, kita buat tandas yang cantik, yang bersih, menawan-nawangi. Tapi itu kita banyak duit dikeluarkan untuk perkara tersebut, tapi kalau rakyat tidak ada nilainya, tidak ada buat perubahan, tak ke mana. So, itu penting dalam konteks negara kita lah, berkaitan dengan kebahagiaan. Kena bergerak seiring kan. Malahan ni Fariha, dalam konteks pelaburan luar negara, saya terpaksa bercakap dalam nada PMX. Maksudnya cerita pasal ekonomi madani ini, nak tarik pelabur, kebahagiaan, kemampanan, kesejahteraan, indeks tersebut, indikator tersebut menjadi sebahagian daripada faktor mereka melabur di Malaysia. Jadi peranan kita semua, Sofia, sama ada di peringkat orang panggil pemerintahnya maupun di peringkat rakyat secara keseluruhannya. Ini memberikan keyakinan yang sekali jitu dengan pembangunan ekonomi lah. Dia kena seiring kan. Seiring. Dan kalau kita melihat dalam konteks satu perubahan yang boleh kita lakukan untuk semua bandar di Malaysia ini untuk ke arah kebahagiaan. Apakah antara yang perlu kita titik beratkan, Datuk? Nombor satu, supaya kita semua seiring berjalan bersama. Kita sudut datanya, alhamdulillah kita tidak ada bandar yang tidak bahagia. Yang ada sedikit sedang bahagia, kalau katakan kita nilai 144 tadi itu, lebih kurang 70%-nya dalam lebih dari 70% yang bandar bahagia.
ada sedikit penambahbaikan dalam sekitar 40 bandar di Malaysia ini yang sederhana bahagia. Tapi kalau katakan mereka di peringkat pihak kuasa atau agensi, di peringkat individu penduduk sendiri yang ada improvement dalam masyarakat semasa, saya rasa satu masa target kita nak pastikan bahawa Malaysia ini dengan ada 155 bandar di seluruh negara, semua mencapai bandar bahagia. Malahan kita nak punya laporan kita di peringkat dunia lebih baik daripada angka 55 lah. Mungkin berada dalam paras agaknya 20 terbaik di dunia dalam hal berkaitan dengan kebahagiaan. Itu harapan kita lah. Jadi menjadi tugas kami di Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, peneraju agenda perancangan pembangunan negara untuk memastikan bahawa di elemen kebahagiaan, kesentosaan, kesejahteraan itu diterapkan dalam proses perancangan pembangunan, dan insyaAllah akan datang agaknya kita dapat kurangkan permasalahan. Kalau traffic jam ni di PJ, di Sumanjaya, di Shah Alam, di kawasan Kuala Lumpur secara khususnya lah. Jadi itu pun penting. Jadi yang matlamat akhirnya kita nak bahawa bandar itu juga harus ada jiwa. Harus ada soul. Bukan soul berkaitan dengan panggil physical, ekonomi semata-mata, tapi kita nak ada elemen berkaitan dengan kemanusiaan, humanity. Okey, bila cakap pasal kemanusiaan, humanity kan, soul, jiwa tu. Kita bagaimana? Sebab kita kadang-kadang bila cakap pasal kemanusiaan ni, kita kena didik benda tu. Macam generasi muda khususnya Datuk kan. Bagaimana kita, apa lagi sebenarnya usaha yang boleh kita lakukan supaya benda ni, sebab ni jangka masa panjang ni Datuk, kan? Kita nak tackle ni untuk benda ni akan ada sinambung lah. Kesedaran penting, kesedaran kesungguhan politik pun penting, political will. Yokohama mengambil masa 40 tahun untuk mengubah masyarakat dia daripada dulu buang sampah mata-rata, sekarang tidak ada tong sampah pun. So kita nak, tak ada pilihan. Kita harus bermula daripada, sepatutnya bermula semalam. Tapi hari ini kita bermula. Itu peranan kami di peringkat KPKT, Kementerian Perumahan dan Ketapatan, merupakan satu agensi yang dekat dengan rakyat, khususnya melalui peranan di peringkat pihak kuasa tempatan. Dan kami di peringkat Jabatan Perancangan Bandar Desa, kita merancang. Merancang pun penting. Ya, betul. Kita pun tumpang bahagia dan gembira sebab kita mencapai aras ini. Dan akhir sekali, Datuk, bagi satu pesanan yang ringkas, jitu dan tepat menuju ke jiwa, supaya kita semua ni menghala ke arah kebahagiaan dalam cara yang lebih sihat. Silakan. Tadi kalau lagunya lagu, kita tak nak lagu bahagia hanya seketika saja. Kita nak bahagia yang berterusan dalam hidup kita, dan kita harus bergerak secara bersama bahawa kebahagiaan penting dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan cara pasangan, kehidupan cara berkeluarga. Kalau konsep agamanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita nak negeri perbandaran yang aman, yang tenang, yang subur, dengan masyarakatnya yang bersyukur, dengan akhlaknya, perilakunya yang baik, yang sentiasa mendapat pengampunan, keredaan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang panggil kebahagiaan yang abadi. Sofia Fariha. Okey. Saya duduk dengan Datuk ni, bahagia betul. Macam-macam mana nyanyi boleh. Saya menanti lagu ketiga sebenarnya. Datuk ada lagu raya ke tahun ni? Ada. Lagu raya kalau saya lagu mudah kan. Hari Raya, hari yang mulia dari MHI TV3 untuk semua. Bagi bahagia sikit. Kami berdua memang bahagia. Ucapkan terima kasih kepada Datuk. Satu pencerahan yang sangat jelas lah kan sebenarnya, Fariha. Betul lah. Keceriaan ini juga ada bawa kita bahagia kan. Betul. Benda-benda yang kecil tu sebenarnya kita kena kutip untuk kita bina yang besar tu sebenarnya. Terima kasih sekali lagi Datuk Town Planner Dr. Alias Ramli, Ketua Pengarah Perancangan Bandar dan Desa Plan Malaysia. Terima kasih banyak. Okey, kita nak sambung bahagia kita selepas ini. Betul. Dan jangan putuskan kebahagiaan anda, terus ke menonton Malaysia Hari Ini.